orang yang menyusun fakta-fakta, hukum-hukum, ya. Kalau bahasa orang Melayu kata mengarang. Maknanya bunga tu dah ada, daun dah ada, tinggal lagi dia ngarang nak letak yang bedah di mana, yang tinggi di mana, bunga warna merah di mana, bunga warna kuning di mana. Itu dia. Itu khaja musannif. Khaja pengarang, ya, khaja pengarang ialah dia mengarang di bunga tu, dia mengarang dia. Bendanya ada, tapi nak kita karang dia jadi cantik satu karangan bunga kan. Oh, comel cantik, pandai dia ngantuk ya. Nak ngantuk sebagai hantaran mangkuk ni tadi. Jadi apa nama tu? Musannif pun begitu. Fakta tu dah ada. Ya, hukum hakam tu dah ada. Jadi macam mana nak disusun? Itu maknanya musannif rahimahullah. Dan jadi ada orang nama musannif itu. Asal makna musannif itu pengarang ataupun muallif. Ya, muallif pun begitu. Tapi setengah orang memang dibagi nama anak ni musannif. Ustaz musannif. Ada seorang pun jadi pejabat agama. Ya, dekat apa nak bagian pendidikan. Dan demikian lagi hendak diketahui pula hukum hibah. Hibah ni maknanya memberi. Saya ada handset, saya nak bagi kepada seseorang. Itu dipanggil hibah. Asal perkataannya ialah wahaba. Cuba ambil mudharibnya apa? Wahaba. Yahibu. Hab. Wahaba. Yahibu. Hab. Berilah. Ataupun kalau bahasa kita dengan Tuhan, kurniakanlah. Ada ayat hab. Cuba sambung. Hab. Apa? Dalam Quran hab. Hablum minan nas tak masuk. Hablum minan Allah tu hablun. Ni hab. Hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Ya tak apa? Qurrata a'yun. Maknanya berilah. Kurniakanlah. Kalau kita dengan Tuhan kita pakai bahasa istana ya. Kita dengan Tuhan ada kalanya kita pakai bahasa istana. Kurniakanlah, kita pakai kurniakanlah, kita tak kata berikan. Hablana, kurniakanlah lana. Bagi kami min azwajina, daripada pasangan kami, wa zurriyyatina, daripada zuriat kami, qurrata a'yun, yang menunjuk mata. Jadi setiap perkataan hab, hab itu daripada wahaba, yahibu, hab, kurniakan. Lagi apa hab dalam Quran? Hab lana min ladunka rahmah. Ya, kurniakanlah bagi kami dari pada sisi engkau lah rahmat. Hab lana min ladunka rahmah. Ya. Jadi daripada apa hab? Daripada wahaba, yahibu, ya, kemudian hab, kemudian hibah. Hibah. Hibah itu pemberian, kurniaan. Ya, hibah itu ialah pemberian dan kurniaan. Ya. Tentang innaka antal wahhab. Allah itu Maha mengurnia. Ya tak? Ya, yang dikatakan innaka antal wahhab. Orang kan namanya Wahhab. Bila orang nyebut je innaka antal wahhab. Amin. Macam nama dia tersebut. Benda orang nyebut nama Tuhan kan. Dia yang Abdul Wahhab. Adapun Al-Wahhab huwa Allah. Ya tak? Oleh kerana itu hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun
tiada kerana suatu. Tiada kerana suatu itu maknanya tak ada pertukaran. Tak ada sebarang pertukaran. Sebab kalau ada pertukaran, ada transaction, kata kita, ada pertukaran, dia boleh menjadi jual beli. Sebab yang dikatakan jual beli itu ialah tukar ganti, mu'awadah. Yang dikatakan jual beli dalam fiqh muamalat kita ialah mu'awadah. Itu ada tukar ganti. Jadi ada kata di situ, ketika hidup tiada kerana sesuatu, bukan kerana berbagi-bagi itu bertukar-tukar. Ada mu'awadah, ada tukar ganti, itu dipanggil transaction. Transaction itu jadi jual beli, ya. Dan ada baginya beberapa rukun, itu biasa. Apa pun hukum fiqh ni mesti ada rukunnya, ya tak? Maknanya kalau bahasa ni kita kata ada maknanya elemen utama, ya tak? Ada elemen yang utama. Ya, pertama ialah sirah. Kalau kita kata offer and receipt, ya tak? Maknanya offer apa yang dia nak bagi, dan kemudian ada receipt, ada penerimaan. Baru sah. Kalau dia tak terima, tak boleh. Kalau dia tak terima, tak boleh. Ada orang nak bagi kita kobor untuk dibela, kita tak terima, tak jadi. Kenapa? Tak reti bela, bersakit perut saja. Kita tak reti dengan kobor, kita tak reti dengan kobor. Jadi sirah itu ialah maknanya ada offer, ada receipt, ya. Apa bentuknya? Kalau dia kata selepas mati, itu bukan hibah, ya tak? Itu jadi wasiat, ya tak? Itu jadi wasiat, ya tak? Kalau dia kata dengan tukar ganti, itu bukan hibah, itu jadi jual beli, ya tak? Ataupun pinjaman. Dan keduanya, rukun yang kedua ialah yang memberi. Yang memberi itu yang dikatakan, boleh kita kata wahib. Yang memberi itu boleh kita kata wahib. Dan ketiga, yang menerima, mauhub. Yang menerima boleh kita kata mauhub. Kan ada satu kitab namanya Jauharul Mauhub, ya. Bawa baca dia namanya, baca kitab, tak baca lagi, baca nama yang paling dia. Kebetulan masa kita di Aceh ni, kita pergi pantai zero tsunami, masjid yang dekat tu yang dikatakan 0 point tsunami itu kan baca kitab Jauhar al-Mauhub. Tapi orang tu dia cakap Aceh, mula-mula kami dengar juga kami pekat, betul-betul tak faham macam dia cakap Aceh. Kami berbangkit lah. Tapi yang saya teruja tu pasal kitab Jawi dia membaca. Orang Indonesia tak boleh lah baca kitab Jawi. Jakarta, apa semua, Madura, apa semua tak boleh. Aceh yang masih ada. Baik tu masa dialog dengan pengarah kebudayaan dan pelancongan itu, kita kata bahawa kami sebenarnya sangat-sangat bergantung kepada Aceh untuk mengekalkan kesinambungan warisan Islam. Sebab Aceh lah pengkalan terakhir, dan mudah-mudahan Aceh akan bangun sebagai pengkalan semula kepada Islam. Sebab tuan-tuan kena ingat, Aceh pengkalan terakhir setelah Jantung Melaka. Setelah Jantung Melaka, Aceh adalah pengkalan terakhir umat Islam di Nusantara. Dan sebab itu Aceh ada hubungan dengan Osmania hantar penasihat tentera dan juga senjata-senjata, dan Aceh boleh pakai. Masa Melaka kena serang Portugis, ada hubungan dengan Osmania. Kita hantar surat, Osmania hantar senjata, tapi orang Melaka tak boleh pakai. Senjata tu sampai dalam kapal itu, sampai apa nak dibuat weh? Sudah tak mati, dah mati. Sudahnya lopet di sekitar. Macam mana nak ngalap kalau lopet di sekitar lagi itu ada kisah dia. Tak boleh sebut sini. Jadi kata apa di situ? Mauhub, yang menerima. Jauhar al-Mauhub. Jauhar itu permata, ya. Jauhar itu yang permata, yang menerima, ya. Keempat ialah apa bendanya yang nak kita hibahkan, ya. Apa benda yang nak kita hibahkan, yang nak kita berikan. Dan syarat benda, nampaknya dia ambil daripada yang keempat. Dia ambil daripada yang keempat. Dan syarat benda yang diberikan itu tiap-tiap benda yang harus dijual, nescaya harus pula dihibahkan seseorang. Maknanya bukan najis, bukan yang haram, ya tak? Kalau haram macam arak ke, itu tak boleh. Bukan najis,
memberi segala syarat bagi ketiga-tiga pada menjual beli, iaitu maknanya diperhatikan sirahnya, apa bentuk riset, apa bentuk offer riset, apa dia punya cost, dia punya ijab, dia punya qabulnya, bagaimana syarat jual beli juga, ijab qabulnya. Kemudian dia punya syarat yang lain tentang apa nama itu, barangnya pun mengikut syarat jual beli yang sah dijual beli. Ya, kemudian kita kata bahawa memang milik sempurna, itu di antara syarat-syaratnya pada menjual beli. Maka jika yang memberi itu al-wajib, ia berkehendak dengan memberi hibah itu akan pahala akhirat, dinamakan sedekah. Jika diberinya kerana membesarkan, menghargai ataupun takzim ataupun apresiasi, membesarkan dan memuliakan, yakni membesarkan seseorang yang diberikan kepadanya, dinamakan hadiah. Dinamakan hadiah. Arab panggil hadiah, kita kata hadiah. Maksud kita tak ada satu, kita ada satu jadi hadiah. Macam wasiat, Arab kata wasiyah. Arab kata wasiyah, kita kata wasiat. Arab kata wadi'ah, kita kata wadi'ah. Jadi kalau kita bagi atas dasar pahala akhirat, sudahnya dia dapat pahala sedekah. Kalau kita bagi dengan niat nak memuliakan seseorang, maka itu dianggap sebagai hadiah. Jadi ini pecahan daripada hibah lah. Pecahan daripada hibah. Kalau kita bagi, moga-moga dapat pahala akhirat, hibah itu adalah sedekah. Kalau kita bagi untuk memuliakan dan mengagungkan dan memuliakan dan mengapresiasi dan menghargainya, itu adalah merupakan hadiah. Dan benda yang dihebahkan dia tiada jadi milik bagi orang yang diberinya, melainkan dengan diterimanya. Al-mawhub tadi akan sahlah hibah itu. Syaratnya al-mawhub, yang menerima hibah itu setuju. Taklah kata. Kalau teman tak ada, teman tak ada. Dia nak bagi kilang batik. Dia bagi kilang batik di Tambun Reserve, Malay Reserve. Tak tahu teman tak ada. Mereka bagi orang lain. Jadi kalau orang tu tak nak terima, maka tak sahlah hibah itu. Tiada jadi milik bagi orang yang diberinya, melainkan dengan diterima. Kalau tak terima, selagi tak terima, lagi itulah tak sahnya. Dan apabila sudah diterimanya, tiada boleh yang memberi minta kembali padanya. Siku kata gitu. Ada ke siku yang itu? Gamanya bila ambil balik tu nampak siku nyingku ya. Jadi buruk lah nampaknya bila ambil balik nyingku kan. Bawa balik ya. Jadi dia siku ya. Kalau tu betul. Dan dia kata di situ bahawa kalau dah bagi tak boleh ambil balik, melainkan pemberian bapa. Bapa kalau bagi anak, kalau bapa tu tak ambil balik, dia kelebihan bapa ni termasuk seluk poket. Anak itu gantung semua, itu seluk poket. Berapa memang ada biru, ambil biru 50 lah, bukan biru RM1. Boleh. Tak ada dosa. Maknanya tak ada dosa di bapa ngambil duit anak. Asalnya anak tu pun dah asalnya dari bapa. Kalau tak ada bapa tu, tak ada anak. Jadi renta bapa, renta anak adalah renta bapa. Renta anak adalah renta bapa. Jadi boleh dia seduk poket anak. Termasuklah dia dah hibahkan satu-satu benda. Dia ambil balik. Dia dah hibahkan kereta dia kepada anak dia. Dia ambil dia balik. Boleh. Itu sebab apa? Sebab bapa adalah usul, anak adalah asasnya hibah itu tak boleh diberi, ya, tetapi ada pengecualian, iaitu apabila melibatkan bapa dengan anak. Bapa hibah sesuatu pada anak, tiba-tiba tindak balik benda itu. Itu boleh. Sebab apa? Maknanya wali wilayahnya, ya, ataupun dipanggil apa? Penguasaannya, ya, penguasaan bapa terhadap anak. Bahkan termasuklah maknanya wang ringgit anak. Bapa ni boleh seluk poket, tak boleh dia tangkap
si bapa boleh mengambil harta si anak. Ya, sebab anak tu asalnya mereka pun dengan sebab ada bapa